Ha? Bila kita ada ilmu, dia jaga kita. Bila kita ada ilmu, dia jaga dunia kita, dia jaga akhirat kita. Bila kita ada harta, kita cari harta, kita kena jaga harta sampai ke mati. Tapi kalau kita ada ilmu, dia jaga kita. Dia jaga dunia kita, dia jaga akhirat kita. Dia usung kita lagi kubur kita, alam barzah, di akhirat ilmu. Tapi kalau kita ada harta, kita kena cari kita kena jaga dia. Di dunia kita jaga dia, di akhirat nak kena jawab, di kubur semua nak kena jawab. Faham tak oi? Jadi walaupun Allah bagi hangpa duduk dalam dunia banyak duk cari harta, ambillah masa sikit cari ilmu. Yang ilmu ni dia manfaat daripada dunia dan akhirat. Jadi pagi-pagi subuh ni dia bukan kuliah beletiak, dia kuliah hadis. Bila kita sebut saja solat sunat, Tuhan kita akan buka dengan seorang sahabat Nabi. Bila kita duk sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, macam-macam sunat tu, kita kena kenal seorang sahabat Nabi. Tak ramai pun tak apa, punca dia. Jadi kita tahu, tu banyak dia keluar mai ibadat. Maka bila kita kata solat qabliyah, ba'diyah, solat sunat ni semua, Tuhan kita pakai sebut nama seorang sahabat Nabi, nama dia Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Ka'ab, Malik pula. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni salah seorang sahabat Nabi, dia kafir. Cik, lama tak nampak hang. Okay. Ni toke roti tak babak sakit. Oh bukan itu silat orang kan. Betul? Oh betul lah. Jadi Arab dalam ni dah, alhamdulillah. Orang elok ni buat macam mana pun elok juga. Ada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia salah seorang sahabat Nabi, dia kafir. Manusia oi, kuliah ni bukan kuliah beletiak saja. Pasal kita jenis kuliah ni tak ada kitab ni, dia kena beletiak sikit. Nampak tak? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni, dia salah seorang sahabat Nabi. Asal-usul dia kafir. Ni secara langsung kan? Pagi-pagi live ke ni? Live ke? Ha? Live. Pagi-pagi buta untuk tengok aku tengok. TV3 pun tak ni lagi. Oleh sebab tu, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni, dia asal-usul dia kafir. Bila dia berkenan dengan Islam, dia masuk Islam, punya rindu sangat-sangat nak tengok Nabi. Dia kata, alang-alang dulu aku kafir, aku tak dapat nampak kebenaran, tak nampak nur Allah tu, aku tak nampak. Aku jadi hilang punca, dia kata. Tapi bila aku dah kenal agama, first kali aku nak jumpa satu manusia nama dia Muhammad. Aku nak tengok dia betul-betul. Pasal dekat dia ada nur, dekat ada hidayah, dekat ada petunjuk. Orang yang nak bimbing ni, nak bimbing aku ni, nak selamatkan aku ni, dialah nama dia Muhammad. Bila dia masuk Islam, pertama sekali mata dia minta pada Allah nak tengok Muhammad, nak tengok Muhammad, nak tengok Muhammad. Tak. Dan dia ni pula, Rabi'ah ni pula, Allah bagi hidup dia, tak ada siapa pun sebatang kara. Keluarga tak ada. Miskin, punya miskin sangat-sangat. Tapi bila dia main dekat Nabi SAW, dia tengok Nabi, Allahu Akbar. Segala kesusahan dia tak nampak susah. Yang paling penting sekali, aku tengok Rasulullah. Bukan senang tau bila hati kita beralih main ke agama ni, bukan senang. Tapi kalau kita duk bawa diri kita main masjid, pergi Mekah, masuk bulan puasa, buat benda baik-baik, tapi Allah tak bagi pintu hati kita ni buka, sampai bila-bila pun kita tak kena agama. Sampai bila-bila tak kena agama. Ini kerja Tuhan. Pasal tu dalam bab ni, bila kita masuk masjid saja, kita pakai satu pakaian je, ya Allah, mintalah aku dapat hidayah, ya Allah, mintalah hidayah. Tuhan tak mau bagi kat kita, Tuhan lambat bagi kita, ada sebab dan musabab yang agama tu tak sesuai di diri kita. Bukan Tuhan tak mau bagi, ada sebab dan musabab. Macam Nabi kata kat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata kat dia, dalam ramai-ramai sahabat, Nabi kata,
Nabi masuk, Nabi kata, nak ada aku tinggal kat hampa 5 benda yang penting. Dalam semua dia takut, nak ada, siapa pun tak bangun. Tiba-tiba yang bangun Abu Hurairah. Aku nak ya Rasulullah. Nabi kata yang pertama sekali, ittaqul maharim. Takutlah kamu kepada semua benda-benda yang haram. Jauhkan diri kamu daripada benda haram. Benda tak elok ni jauh. Bila boleh jauh benda yang tak elok, takun abdan nas. Kamu akan jadi sebaik-baik manusia. Kamu akan jadi hamba kepada Allah, hamba yang beribadat kepada Allah. Boleh jauh benda tak elok saja, benda maksiat, benda tak elok semua tak mau pergi. Tambah-tambah kita bila umur dah lanjut, kita kata umur aku dah 60 dah, orang panggil kita Dina. Pukul 10 start makan, tak maulah. Apa nak pipi lah. Waktu ni bukan waktu aku dah balik Isya, nak duduk rumah lebih kurang, nak cica-cica, nak makan, lepas tu nak tidur dah. Aku nak bangun prepare besok pagi nak jumpa Tuhan. Umur aku bukan pergi menilau pukul 10 duk datang kedai, pukul 11 duk datang kedai. Itu bukan umur aku dah. Umur aku malam ni aku nak rehat dah. So besok pagi bangun. Bila orang panggil kita yang tu, yang ni, dinner, kenduri tengah malam, hantar SMS kat dia, minta maaf lah, waktu ni memang cik tak keluar dah. Bukan tak mau keluar. Bila keluar pukul 10 dengan dinner start pukul 11, dengan nak pakai, dengan nak balik, nanti main pukul 12, 1 pun sampai rumah. Dia ganggu ibadat-ibadat kita. Anak kita baru nak rasa hidup, itu pergi kat mereka baru 30, 40. Tapi kita ni dah umur dah 70, dinner kepala otak apa? Sudah. Masa tu bukan masa kita ada lagi. Faham tak oi? Masa tu bukan masa kita ada. Imam Qurtubi bila mana umur dia dah 50, dia kata 50 ni satu umur yang boleh pandang nampak akhirat dah. Bila turun ayat Quran, ma qaddamat lighat, Tuhan tanya, apa benda hang nak buat kat aku? Apa persiapan yang hang buat? Sepanjang 50 tahun hang duduk kat dunia, aku bagi kat hang hidup, aku bagi rumah tangga kat hang, aku bagi cucu, macam-macam benda aku bagi kat hang tak terhingga. Lah ni Tuhan kata, dalam umur 50 tahun, kalau aku rabut hari ni, apa benda hang nak buat kat aku? Pasal tu kalau Syamsuddin Al-Qurtubi, imam daripada depa ni boleh meleleh ayat mata kerana imam sampai jadi buta. Risau, takut-takut dia Allah, diri mereka ni tak bersedia nak jumpa dengan Tuhan. Bila mereka ketuk pintu nak jumpa dengan Tuhan, Tuhan tak mau. Tahu tak, pagi-pagi subuh kita datang sini ni, malaikat turun, ya Allah, malaikat cari tak mana kuliah, tak mana tempat-tempat yang baik. Tiba-tiba malaikat jumpa dengan kita. Syukurlah, pagi-pagi buta jumpa dengan kita. Syukur banyak-banyak nikmat yang Tuhan bagi ni. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu Nabi kata kat Abu Hurairah, boleh tinggal saja benda kemaksiatan, benda tak elok, hanglah hamba Allah. Inilah ahlul ibadat. Allah tak panggil kalau orang yang rajin semayang tu ahlul ibadat dah. Semayang kita boleh semayang, puasa boleh kita puasa, haji boleh. Belum tentu kita tinggal benda yang haram. Tapi Nabi bagi tahu kat Abu Hurairah, ittaqal maharim. Dia boleh jauh daripada semua benda yang haram, benda tak elok. Takun abdan, hang boleh jadi hamba Allah yang soleh. Hanglah hamba Allah yang baik, hanglah hamba Allah yang beribadat. Tapi kalau kita duk main kuliah subuh, nanti saat pergi majlis sambutan raya dengan lagu dengan dia, kita tak upacara tu, walaupun orang panggil kita bagus, tapi ada unsur tak elok, tak maulah. Aku tak mau bagi pelingkup amal ibadat aku. Kita nak jaga semayang punya elok, qiyam mulai punya elok. Dalam pukul 11 pi terlibat, pi share dengan benda tak elok, dia gugur dandan amalan tu, dia tak jadi amalan ke langit. Rugilah oi. Umur kita dah lanjut macam ni, kena kurang-kurangkan lah istighfar lah. Nampak tak? Masa tak ada dah. Oleh sebab tu kita tengok Rabi'ah ni, Allah pilih pintu hati dia, miskin, tak ada apa langsung, tapi Nabi kata kat dia, pilihlah duduk di belakang rumah aku. Belakang rumah Nabi terdekat masjid. Belakang masjid ni dipanggil sebagai Ashabis Sufah.
Ashabi Suffah bila kita pergi Madinah, kita duduklah tempat tu sikit. Itu tempat orang baik-baik duduk. Ashabi Suffah ni semua ahli syurga. Bila kita ada ilmu, itulah senang dia. Bila tak ada ilmu, orang nganga, kita pun nganga. Nampak tak? Ashabi Suffah ni, Allah kata, Nabi kata kat mereka, duduk di belakang masjid. Dia duduk belakang masjid rumah Rasulullah SAW. Di belakang masjid tu. Bahasa senang kita tahu dekat dengan masjid Nabi lah. Okay? Ashabi Suffah. Termasuklah Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni subhanallah, Nabi kita duduk di situ. Bila duduk situ dia rasa lega lah, dia rasa lega. Lega pasal apa? Pasal dapat pandang Nabi, pasal tengok Nabi. Dahsyat dia. Dan dia terdiri daripada khadam Nabi. Ulama masukkan dia khadam Nabi. Kalau khadam Nabi yang pertama Anas bin Malik, diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud, dia pun sama je. Dia pun termasuk kategori tu. Dia dapat tengok Nabi, dia tengok Nabi macam apa keperluan Nabi, semua sahabat akan tanya kat dia. Rasa apa yang Abu Bakar ditanya kat dia, Abu Bakar tanya, ada tak benda Nabi suka? Dia kata, ni, benda ni, benda-benda yang keperluan Nabi ni, dia lebih arif. Nama dia Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Sampai setiap kali Nabi ambil wudu, Nabi kali-kali dia sedia dah. Nabi keluar Nabi masuk dalam rumah, dia tak seronok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia meleleh dah. Dia kata Nabi dah masuk dalam rumah, bila nak keluar lambat lah ya Allah. Dia tunggu Nabi, elok tunggu Nabi, nanti ambil lah kasut Nabi, susun elok-elok. Saat ni pergi ambil ayat, dia cari tempat wuduk supaya Nabi keluar, dialah yang akan bagi Nabi untuk ambil wuduk. Panggil-panggil macam ni semua, ya Allah, susah dah. Pasal tu kita disyorkan nak mati ni sebelum mati ni kita kena berbanyak dekat dengan orang soleh, dengan orang baik-baik. Pasal orang ni ahlul ibadat, Nabi kita khidmat dekat dia. Pasal tu salah satu doa Nabi Yusuf, tak ada satu Nabi pun berdoa nak minta mati melainkan Yusuf. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah ya Tuhan, dia buat rakaman nak tengok dia. Ya Allah ya Tuhan, matikan aku dalam keadaan Islam. Siapa tu? Datin Jamilah baru sampai. Dia sampai dah kan. Oleh sebab tu, wa alhiqna bisalihin wa tawaffani musliman. Nabi Yusuf kata apa? Ya Allah ya Tuhan aku, matikan aku dalam keadaan Islam. Satu Nabi. Satu bab ni kita bahas nanti dalam ni insya-Allah. Boleh tak boleh kita minta mati? Dulu pada kita pada wa tawaffani musliman, ya Allah Tuhan aku, matikan aku dalam keadaan Islam. Pasal tu kita disyorkan bila mana kita hidup dalam keadaan boleh sembahyang, boleh mengaji dalam keadaan macam ni, kita tidak menjadi haram hukum dia, tak jadi makruh, dibolehkan. Tuhan, dalam keadaan sehat macam ni, dah pergi Mekah, dah buat amal ibadat terbanding dengan dulu, dengan lah ni amal aku lebih baik lah ni. Matikan aku dalam keadaan hal lah ni pun tak apa dah, aku tak ni dah. Contohnya budak-budak ni mati daripada lah ni lagi bagus. Kita tak tahu dah besar jadi hafiz ke, jadi al-hafuz ke, apa pun tak tahu. Lah ni dengan ibadatnya pukul 4 dah bangun, dah ibadat, dah mati macam ni, dia mati dalam keadaan suasana Islam. Kita masa tu kita disyurkan, minta lah ya Allah, macam mana boleh bangun subuh, boleh mai kuliah, boleh mengaji, suasana yang ada lah ni, mati dalam keadaan suasana yang baik ni. Ulama kata wa tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam. Yang kedua, wa alhiqni bis salihin, bila matikan aku dalam keadaan Islam, tolong himpunkan aku dengan orang baik-baik, orang soleh. Nampak tak? Kita mati pun kita berdoa, warfa' darajatan fil mahdin, himpunkan aku lepas mati bersama dengan orang baik-baik, dengan orang soleh. Dengan syarat masa hidup kita kena khidmat dengan mereka, mengaji dengan mereka, duduk dengan mereka, sayang dengan mereka. Nampak tak? Bantu mereka, tolong mereka, permudahkan kerja-kerja mereka. Pasal mereka dapat ibadat dengan Tuhan, permudahkan kerja mereka. Allah kata apa? Esok ni hang mati, aku akan himpunkan dengan orang macam tu.
Nabi Yusuf minta, bila mati akan aku dengan keadaan Islam. Ni Quran. Wa alhiqni bisalihin, tolong himpunkan aku, bagi aku ada kawan yang rapat lepas mati orang soleh. Kita kena ada kawan yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Orang jenis mengaji kena ada. Oi. Kena ada apa, kena banyakkan kawan-kawan jenis orang masjid, jenis orang gila mengaji. Kena banyakkan geng macam tu. Nampak dah, esok nampak mati senang. Mati orang beriman, mati orang soleh dengan syarat tu. Pasal tu Rabi'ah ni dia nak macam tu. Nabi bila masuk dalam rumah, dia meleleh mata, dia meleleh. Dia tunggu Nabi keluar, elok Nabi keluar saja dia sediakan ayat. Nabi nanti ambil wuduk. Maka Nabi kata, kawan ni selalu bila aku ni dia langut kepala, dia angkat kepala. Cerita daripada dia angkat wuduk, angkat kepala yang banyak, itulah wujudnya hadis ni. Hadis ni kita kena tahu sebab urut, sebab terjadinya hadis ni. Nak baca hadis boleh, nak tahu macam mana hadis berkenaan dengan solat sunat ni timbul daripada hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Dia kata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku hantar ayat kat Nabi, aku angkat kepala aku, ya Allah, rindu aku tengok muka Nabi dalam keadaan aku rindu. Nabi tanya Ka'ab, Nabi tanya, ya Ibnu Ka'ab, wahai anak Ka'ab, Nabi panggil dia. Qala li, Nabi cakap dengan aku seronok. Bila Nabi boleh sembang dengan seronok, selalunya bisu. Nabi bagi kat dia ayat, Nabi ambil wuduk, Nabi sengap. Bila satu hari Nabi boleh tanya dekat dia, Nabi kata, sal, minta apa nak minta? Minta apa nak minta? Orang yang tanya siapa dia? Rasulullah. Minta apa nak minta? Dia nganga punya lama. Dia duk fikir, ya Allah, ya Tuhan, aku ni miskin, papa kedana, apa pun tak ada. Kalau aku nak minta kaya, ni lah waktu dia. Dengan keluarga tak ada, dengan apa tak ada, apa pun tak ada. Tapi dia fikir balik, kalaulah aku minta kekayaan, harta benda, last sekali lenyap juga, tak ada apa. Satu benda yang bodoh aku minta. Nabi kata, minta. Dia duduk nganga, dia ambil masa nak fikir. Sal. Fakultu, last sekali aku kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata kat Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku nak minta satu je. Aku nak duduk syurga dengan hang. Aku nak duduk syurga dengan hang. Nabi kata, kok lah hang nak minta dalam keadaan hang dhaif, nak minta kaya yang tu kaya ni, aku tak mau apa pun. Semua tu aku tak mau. Maka Nabi kata kat dia, aghari dhalik, minta yang lain. Minta yang lain. Dia sebut lagi, murafaqataka fil jannah, aku nak duduk syurga dengan hang, ya Rasulullah. Nabi tanya kat dia lagi, minta yang lain, tak apa yang tu, minta yang lain. Murafaqataka fil jannah, aku nak minta satu je. Hang cuma kata ya untuk aku. Hang tolong ya Allah, ya Rasulullah, hang tolong ya Rasulullah. Aku nak masuk syurga, nak duduk dengan hang, tak mau syurga tingkat yang lain, nak duduk syurga dengan hang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka Nabi pun tak tahu apa dekat dia. Nabi kata, faqultu uwadhak, kali itu ya hana, aku minta tolong satu. Aku minta hang tolong aku. Faqala fa'inni, hang tolong aku ala nafsika. Nabi minta hang tolong aku untuk diri hang, because satu perbanyakkan sujud. Aku nak tolong hang, Nabi kata, aku nak tolong hang, heret hang, bawa hang duduk syurga dengan aku, tapi dengan syarat hang, diri hang kena memperbanyakkan sujud. Hadis ni terlalu umum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terlalu umum. Hadis ni datang syarah dia daripada seorang isteri Rasulullah nama Aisyah, dan seorang lagi bernama Abdullah bin Umar. Daripada punca hadis ni, kedua-dua orang memperanan apa maksud Nabi kata hang kena bantu aku, hang kena tolong aku atas diri hang, tolong memperbanyakkan sujud. Kalau Nabi sebut sujud, maksudnya tolong memperbanyakkan semayang. Semayang di situ ulama kata semayang sunat, bukan semayang wajib. Semayang wajib hak Allah yang kita kena tunaikan. Tapi kalau hang rajin buat sunat,
aku boleh tolong hang, aku boleh recommend hang. Apa dia sunat? Sunat tu sunat qabliyah dan ba'diyah. Hang jaga setiap hari, hang jangan tinggal qabliyah dan ba'diyah. Macam mana pun hang ikhtiar, kecuali kalau kita bermusafir, kita tak perlu buat tu semua dah, semua jatuh. Musafir tak perlu. Dalam keadaan musafir tak perlu, ada benar Nabi buat qabliyah bagi subuh, Nabi tak tinggal. Sembahyang malam Nabi tak tinggal. Lagi satu bernama witir, Nabi tak tinggal. Nabi minta walaupun Allah gugurkan semua, tapi qabliyah bagi subuh Nabi tak tinggal. Lepas tu kita akan dengar mulai kuliah subuh ni, kelebihan sembahyang sunat, tak mana kedudukan dia. Daripada punca kawan ni, Nabi akan cerita ada satu-satu punya sembahyang ni semua ni. Kalau kuat macam mana pun, ya Allah Tuhan, kita sembahyang fardu tapi tak ada sunat, dia tak ni. Pasal tu Allah buat bila ada fardu, ada sunat. Bila ada haji, ada umrah. Ada ada puasa wajib, ada puasa sunat. Yang sunat tu semua dia tampur nak bagi elok yang fardu. Barulah jadi rukun Islam kita sempurna. Rukun Islam kita wajib sembahyang, puasa, zakat, haji tu semua tu. Nak bagi sempurna tu kena ada benda-benda yang sunat yang banyak. Sunat yang banyak. Kalau sembahyang fardu ni kita tengok ada berapa belas, 17. Tapi sunat-sunat yang lain banyak dah. Rupanya sunat kena banyak untuk bagi cantik benda ni. Pasal tu ulama kata kita pergi haji sekali, tapi dengan kita buat umrah tu dia boleh tolong cover. Sekali sudah. Nak bagi peluang ke orang lain. Ni berapa tahun sekali pergi, betul. Kalau kat 20 tahun, 30 tahun tak pergi tu lain lah. Baru saja pergi nak pergi pula, hang gatai. Nampak nama dia gatai. Bila kita sebut orang marah, yang ni lah susah dapat tauliah. Masalah benda macam ni semua kita kena betul dalam agama. Benda macam ni semua kena betul agama tak ni. Kita pergi dapat tak. Oleh sebab tu kita tengok macam kita buat zakat. Duk baik zakat disempurnakan dengan dengan sedekah-sedekah yang lain. Cantik zakat dia. Inilah yang kita nak baca ni. Oleh sebab tu kita tengok dia kata apa sini, lain kali buat main kitab Bulughul Maram dia kitab ni. Pingtong sampai dah hancur dia kitab ni. Allah Tuhan, tu dia. Tengok hari ni. Maka kita di Malaysia berpegang dengan qabliyah ba'diyah ni, hadis daripada Abdullah bin Omar. Kita dengar. Ada masa, okey? Kita habis pukul 9.45, terus kita makan jamuan raya. Dapat. Jamuan raya pukul apa? Lambat lapar aku. Sambung. Okey. Daripada Abdullah bin Umar qala hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Kita orang Malaysia pegang sembahyang qabliyah ba'diyah ni 10 rakaat. Apa kena belajar ilmu ni kena belajar. Lepas belajar kita baikilah. Okey? Lepas belajar baik itu tujuan mai kuliah, bukan tujuan mai kuliah menganga tu balik. Tak jadi juga. Kuliah ni dia kena mendalami walaupun sikit. Tambah-tambah kuliah kita sebulan sekali. Mampulah ya Allah Tuhan. Jenis mamak ni pula boleh tiap satu hadis sebulan. Mampu. Ayo nak semua pocik tak apalah. Nasib kita ni. Pada Abdullah bin Umar kata apa? Aku hafal Nabi SAW 10 rakaat, 10 rakaat. Apa dia 10? Ada bagi tahu. 10 rakaat dia kata rakaataini qabla zuhur. Rakaataini qabla zuhur. Yang kita nak buat ni, kita berbeza dengan semua orang lain. Syafi'i pegang 10, mazhab yang lain semua buat 12. Okey? Syafi'i saja yang pegang 10. Semua mazhab yang lain dia pegang 12. Kita tengok. Kita tengok dengan lapang dada. Mengaji ni kena lapang dada. Dia tak lihat apa ni kita bukan. Cuba mengaji tenang-tenang. Mengaji bertenang ni bagus. Dia tak gopoh. Nampak ini kita cakap sikit berbeza dengan pendapat kita je, mula nak angin. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Sambil kita nak ubah diri kita, banyak perubahan dah berlaku dalam masyarakat kita kan. Banyak dah. Maka dia kata kat sini 2 rakaat sebelum Zuhur. Lepas Zuhur 2 rakaat lagi, jadi 4 lah. Lepas tu lepas Maghrib 2 jadi
6. Lepas tu lepas Isya 2 berapa? 8. Sebelum subuh 2 berapa? Itulah apa nama tempat kita duk buat. Betul tak? Hangguk sudah. Itulah nama dia qabliyah dan ba'diyah yang dituntut. Ustaz, macam mana pula dengan asak? Asak tak termasuk. Okey? Tuhan tu maha kaya. Pasal asak ni kita sibuk nak pergi kerja, nak hantar anak, yang tu yang ni. Maka asak tak. Kalau mampu buat, kita tengok asak ni bagus. Kalau orang yang boleh jaga asak qabliyah bagi asak ni, dia ada 4 rakaat. Mana-mana orang boleh buat 4 rakaat, Nabi kata sentiasa duduk di bawah rahmat Allah, sentiasa duduk di bawah jagaan Allah. Allah pelihara dia, Allah jaga dia, dijauh daripada musibah, sentiasa duduk di bawah rahmat Allah. Kalau kena musibah sekalipun, dia tak kena teruk. Orang yang jaga asak. Kita tengok ada di buku ni ada. Buku ni ada buat main 2 buku, takut bergaduh. Ni buku dia, ni buku rujukan dia. Nampak tak? Ni syarah dia. Ada faham? Hangpa tak beli dua-dua pun tak apa. Kalau beli lagi bagus, balik baca. Semua usaha nak betak kat hangpa tak dah. Ni tak masuk apa lagi. Ni baru mukaddimah layang-layang tu. Tak masuk apa lagi ni. Tak masuk apa lagi. Pasal ramai muslimat tak mai. Hangpa ada nama dia tak mai. Baru ustaz test dia rupanya subuh dia tidur. Nampak tak? Okey. Faham tak? Maka Nabi SAW katalah hadis ini. Nanti kita ada buku, kita sambung lagi. Tengok, kita pergi yang kedua. Maka dia kata kat sini, ustaz kena lompat terus. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dalam semua sunat dia kata kat sini, dalam tadi Zuhur, sebelum Zuhur 2, lepas Zuhur 2, lepas Maghrib 2, lepas Maghrib sebelum Maghrib tu ada tapi tak termasuk. Lepas Maghrib 2, lepas Isya 2, sebelum Isya dia tak termasuk. Okey, ada insya-Allah ada juga, tapi yang dituntut nama ada benda qabliyah ba'diyah yang dituntut. Okey, lepas Isya 2, sebelum subuh 2, totally subuh. Sebelum subuh 2, totally jadi 10 rakaat. Clear kan? Dalam semua sunat, satu sunat ya, kalau kita semayang dia, tolong semayang dengan ringan sangat-sangat. Maka Nabi kata kana idza tala'al fajr, bila mai waktu subuh, la yusalli, jangan kamu semayang illa, Nabi kata raka'ataini khafifataini. Bila masuk saja subuh, masuk saja waktu subuh. Pasal tu waktu subuh ni pun pening kepala. Nanti kita tengok. Okey, yang mana dalam kitab tersebut ada orang, ustaz, adakah sunat fajar ustaz? Sakat kita baca dalam kitab, adakah sunat fajar? Ada orang buat sebelum azan subuh, dia buat sunat fajar. Nama dia solat sunat fajar. Lepas azan subuh dia ada pula sunat fajar, qabliyah bagi fajar. Berarti fajar ada 2 sembahyang. Faham tak ni? Sebelum subuh nama dia sunat bagi fajar. Katalah 10 azan lebih kurang 5 minit ke, dia sembahyang dah. Dia sembahyang yang tu nama dia sunat fajar 2 rakaat. Lepas azan subuh, qabliyah bagi subuh, nama dia 2 rakaat. Bagi ustaz, Nabi kata bila main-main saja waktu subuh, Nabi kata tak ada apa sembahyang. Nabi kata idza tala'al fajr, bila terbit saja matahari pagi, la yusalli, tidak ada apa sembahyang, tidak ada apa sembahyang illa kecuali raka'ataini khafifataini. Bila masuk subuh tak ada apa sembahyang kecuali 2 saja, ada 2 rakaat saja, nama ada qabliyah bagi subuh, itu saja. Tapi orang tua-tua kita hak dulu memang dia sembahyang sunat fajar ustaz, sunat fajar, sembahyanglah. Dia nanti ada sunat fajar, lepas tu dia tiada sembahyang isi syuruk ke apakah, tengah matahari duk naik. Isi syuruk tu duha lah. Oi, ayo minum air lah. Sakit kepala tau, sakit kepala. Tambah-tambah duk beli buku-buku sunat tu, tak tahu lah. Pasal tu kena Nabi sendiri sebut very clear, idza tala'al fajr, bila matahari naik, Nabi kata la yusalli, jangan kamu sembahyang apa-apa pun illa kecuali raka'ataini khafifataini, 2 rakaat saja.
qabliyah bagi subuh. Sebelum hendak start sembahyang subuh, ada nama sembahyang tu qabliyah bagi subuh. Itu je. Kalau ada sunat fajar, kita selongkak hadis tu. Kalau tak ada, tak ada. Nampak tak? Tak ada. Itu je. Itulah jadi kekeliruan. Macam tu kan kita istisyraq asing. Sunat istisyraq. Lepas tu dia buat pula duha. Malaikat kata, aku pun tak tahu nak tulis apa, hanya bodoh. Istisyraq tu duha. Duha isyraq lah. Bahasa Arab kata isyraq, matahari duk naik. Kita tak boleh sembahyang macam ni waktu ni. Waktu ni waktu haram. Tak boleh sembahyang duha. Nampak tak? Waktu haram tak boleh sembahyang duha. Waktu ni waktu syaitan nak nak tengok syaitan nak tergedik-gedik waktu ni. Waktu ni horseman ding ding ding, manggala rubini mani waktu ni nampak tak? Dia panggil rom mana siwa lah. Ni pula saya setting tak cakap ni. Kita cakap tentang waktu ni waktu syaitan. Tak boleh sembahyang. Waktu ni tak boleh sembahyang, tak elok sembahyang. Tapi kalau kita masuk masjid, ada tahiyatul masjid bila-bila. Mekah dan Madinah tu bab lain, ada khusus dia tak ada waktu haram. Nampak tak? Oleh sebab tu Allahu akbar kabira, ya Allah. Maka waktu istisyraq tu tak ada lah, duha lah oi. Nanti kita masuk babak sunat ni, macam-macam mak nenek dia ajak kat kita dengan buku yang ada dengan rujukan memadahi dah. Kalau rajin lagi bagus. Yang ada ni pun dah memadahi dah sebagai ilmu. Oh dia cerita kat sini semua. Nampak tak? Secara langsung TV3 kuliah subuh. Nampak tak? Bukan senang nak masuk TV3 ni. Nak masuk masjid pun susah. Sambung. Nampak tak? Dia kata kat sini. Maka dia kata kat sini, oleh sebab tu kalau sembahyang sunat, satu sembahyang sunat tak dibenarkan baca panjang-panjang, termasuk budak tahfiz Quran. Kadang-kadang dia nak latih hafalan dia qabliyah bagi subuh, dia baca panjang-panjang. Nabi suruh kita subuh, Nabi kata khafifatain, baca dengan dengan ringan. Sampai Aisyah tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi hang sembahyang qabliyah bagi subuh, ada tak hang baca Fatihah ke Rasulullah? Punya cepat macam tu. Nampak cepat-cepat Nabi pun, Nabi baca Fatihah kuliah, Fatihah kulullah. Itu bagi Aisyah dah cepat dah. Bayangkan sunat Nabi begitu panjang. Pasal tu Nabi, Allah paling suka sekali sembahyang di siang hari. Allah paling suka. Sampai ulama kata witir di siang hari. Kalau di sebelah malam, namakan sebelah malam qiyamul lail, witir di malam hari. Ada witir di siang hari yang menjadi kesukaan Allah Ta'ala, ialah zuhur. Nabi sembahyang rakaat yang pertama zuhur 100 ayat, ibarat macam 100 ayat. Bayangkan, berdiri tak berdiri mampu. Siang paling lama Nabi, Allahu Akbar, paling lama sekali Allah suka waktu zuhur, kesukaan Allah. Nanti kita masuk babak sunat. Nampak tak? Oleh sebab tu kita kalau boleh sembahyang qabliyah bagi subuh ni, bagi kita memang pun kita cara sembahyang kita okey dah tu. Pasal sunat-sunat yang lain agak lama Nabi berdiri. Yang kata ringan bagi kita ni, lebih pada ringan kita tu. Lebih pada ringan pada masuk. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Depa ni ada periksa tu, dia nak baca tu. Dia pun tak dengar dah kuliah aku. Asal anak murid ustaz ni dia alim, dia tengok ustaz dia selalu, tak tengok pun tak apa dah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aisyah radhiyallahu anha berbeza dengan hadis Abdullah bin Umar. Hadis tadi kita ambil yang Nabi kata perbanyakkan sujud, diterjemahkan oleh dua sahabat Nabi. Faham tu sudah? Nanti ada kitab kita buat. Pertama, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni menjadi pegangan bagi mazhab Syafi'i, terutamanya kita-kita ni. Jadi bila kita dah buat 10 tak rasa pelik, biar orang awam tak apa. Tapi bila hampa ada orang dah mengaji, change lah. Bila hampa dah berubah, dah tahu yang mana lebih afdal. Orang yang banyak dah pernah tengok sembahyang Nabi, Aisyah. Sahabat Nabi seorang pun tak tahu tentang sembahyang Nabi. Semua sunat-sunat kena rujuk dengan Aisyah. Pasal Nabi sembahyang sunat dalam rumah. Sahabat tak tahu apa nak jadi melainkan daripada Aisyah radhiyallahu anha.
Lepas dia Nabi mati, semua nak jumpa Aisyah. Nanti pergi hantar Zubair duk keluar masuk rumah Nabi. Zubair, macam mana? Maka semua berkenaan dengan sunat-sunat tak boleh datang daripada sahabat. Kalau sahabat buat main sekalipun, itu ijtihad dia. Berbeza dengan Aisyah. Pasal tu Aisyah kata apa? Nabi semayang qabliyah ba'diyah, setiap hari Nabi tak pernah tinggal sampai Nabi nazak sakit 12 rakaat. Tamana tak lebih, dia qabliyah bagi zuhur dia buat 4. Ada faham? Qabliyah bagi zuhur 4, ba'diyah jadi 2, totally jadi 12. Tang situ je beza, lain sama. Pasal tu kita tengok terutamanya pok-pok daripada Bangladesh, lol banyak sangat. Kita tahu ni sunat pelah otak apa? Sebenarnya dia betul. Tak sunat dia betul. Tak sunat kita sikit nampak tak? Jadi kita tak kata kita salah, takut kuliah apa salah faham. Oh, kita salah. Tak salah, cuma kita nak pergi yang lebih sahih. Kalau kita berpegang dengan sahabat pun tak salah. Sahabat tu dia ijtihad. Ada mauquf fatwa daripada Abdullah bin Umar. Sunat-sunat ni orang yang berani cakap ni di kalangan sahabat Abdullah bin Umar. Tapi yang tahu sunat-sunat siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Pasal dia duduk dengan Nabi. Dia lebih tahu benda tu lebih jelas. Boleh faham tak? Hangguk sudah. Nampak tak? Jadi kita nak tahu yang mana lebih. Yang mana kita nak tahu kedua-dua tu lebih kita reti daripada hadis Ummu Habibah. Di kalangan isteri-isteri Nabi, Nabi kata kalau apa nak tahu orang yang jaga qabliyah ba'diyah boleh duduk syurga dengan aku, pasal kawan tu minta, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah, aku nak minta duduk syurga dengan hang. Maka Ummu Habibah pula mai, tengoklah kitab semua dalam ni. Ummu Habibah pula mai, dia kata apa? Dengar tak apa, mengantuklah subuh ni, mengantuklah keadaan iman. Bagus buat iman dia. Tidur lambat alhamdulillah, subuh kan. Nak buat macam mana nama pun subuh kan. Baguslah apa jenis kategori malaikat dah. Hampa tengok jam berdosa nampak tak? Kita nak pergi faham, dia duduk tengok jam, jaga kan. Lagi satu Nabi, Ustaz akan ulang balik nanti ni. Lagi sekali Ustaz mai, Ustaz bagi hari ni sajalah, bagi ringkas. Esok pada buku kita baca balik, susun balik hadis tu. Buat mai balik buku hampa dekat berapa tahun dah tinggal tu. Nampak tak? Kalau hilang buku tu berarti hampa tak ingat kat aku lah, tak ingat kat aku. Lambang kita ingat kat Ustaz, jadilah buku ni. Nampak tak? Okey. Oleh sebab tu Ummu Habibah ni siapa dia? Ummu Habibah ni isteri Nabi. Ummu Habibah ni kelebihan Allah bagi kat dia, badan dia berisi sikit. Bila Nabi nak kahwin dengan dia, Allah Nabi tengok dia, punya besar lah ya Allah. Nabi dah berkata, aku tak maulah dia ni punya besar, nak mampu nampak tak? Elok dia main-main depan Nabi, ya Allah. Orang yang bagi ceria Nabi selepas kematian Khadijah, tak ada siapa pun mampu yang boleh bagi hilang ingatan Rasulullah. Rasulullah ni ingat sangat-sangat dekat Khadijah. Orang laki-laki ni kalau sayang kat orang perempuan sangat-sangat, memang jadi fitrah orang laki-laki ni, ada orang perempuan barulah dia rasa bahagia. Allah sendiri sebut mawaddah warahmah. Kita akan kenal apa dia kasih sayang, apa dia cinta. Tak boleh kenal dengan siapa melainkan kenal dengan isteri yang kita sayang. Pasal tu kita nak kahwin dengan orang tu, Allah letakkan syarat, mesti kita suka, mesti kita sayang. Mak bapak tak boleh paksa dia. Tak cinta kat dia mak. Kalau hang tengok muka mak, hang tolong balas jasa mak. Hang tolong balas jasa mak. Mak belah hang penat-penat, yang tu saja hang balas. Macam mana mak cinta kat dia, hang pun kena cinta. Tak boleh. Mak yang nak kahwin cik mak, bukan mak. Oleh sebab tu ya Allah, agama ajak kena kecil cinta. Kita kena suka dia dulu. Kita tak boleh ikut suka. Pasal tu agama tak bagi dia tu. Masalah Allah sendiri sebut mawaddah warahmah. Kasih sayang akan main yang tak terhingga, nampak tak? Bila Nabi, ya Allah Tuhan, Nabi tengok Ummu Habibah terkejut. Bila Nabi kahwin dengan dia, ya Allah Tuhan, orang yang boleh hilang ingatan Rasulullah ni, yang kuat sangat ni, ialah Ummu Habibah. Nabi dapat gelak balik, senyum balik, ceria. Nabi pasal dia ada kelakar-kelakar.
Pangai-pangai dia ni ada kelakar, Nabi akan gelak kita. Dia bagi berceria. Selalunya orang berbadan besar ni Allah bagi kelebihan dekat depa, dia boleh ceria. Kita tengok apa nama juru apa ya RTM tu. Siapa nama tu ya? Dibah kan. Dia punya suara suara dia lantang. Nampak dia macam tu, muka sakan cantik. Suara cantik dah, ceria. Siapa-siapa kahwin dengan dia memang akan ceria. Ada faham? Angguk sudah. Dia ceria daripada ceria. Allah Akbar. Oleh sebab tu Ummu Habibah ni dia ada keceriaan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, dengan semua isteri dia terasa lah sikit. Bila Nabi puji tu dia terasa. Tapi Aisyah ni dia terasa masa peringkat dia muda. Bila mana peringkat dah berumur, dia jadi lain. Dia boleh terima. Tapi dia boleh terima daripada awal sampai akhir Ummu Habibah. Dia terima. Sampai dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, duk ramai-ramai ni, Aisyah kata, kalaulah Rasulullah meninggal, siapa di kalangan isteri-isteri yang akan ikut lepas pada tu? Di kalangan kami ni siapa akan ikut? Nabi kata, aku duk nampak orang yang ceria aku, orang yang bagi seronok kat aku, Ummu Habibah lah akan ikut aku. Subhanallah. Nampak tak? Nampak badan macam tu tapi dia berceria. Pasal tu Allah Tuhan bila nak cari perempuan, cari yang soleh, yang baik-baik. Ada faham? Ada faham tu? Bukan cari duk usur perempuan kita tunjuk cantik pelah otak. Bukan. Okay, tu kata, ya Allah Tuhan, Ummu Habibah, Allahu Akbar kabira. Ummu Habibah, Allah bagi kelebihan dekat Ummu Habibah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Kalau nak tahu siapa-siapa nak buat solat sunat nak masuk syurga, Ummu Habibah kata. Dengar dia kata apa? Dia kata, sami'tu Rasulullah, aku dengar daripada mulut Nabi, isteri Nabi, aku dengar daripada mulut Nabi SAW yaqul. Apa ni? Terkejutlah aku. Suruh waktu haram. Faham kan? Tengok. Man salla 12 rakaat. Tengok. Mana orang semayang 12 rakaat. Hey. Dengar. Kan? Man salla 12 rakaat. Mana orang semayang 12 rakaat. Qabliyah ba'diyah ni. Dia kata fi yaumihi wa lailatihi. Satu hari satu malam. Bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Tuhan kata, wallahi, mana orang boleh jaga qabliyah ba'diyah dan 12 rakaat, aku Tuhan akan bina dengan tangan aku di akhirat nanti. Di syurga ada satu rumah di pertangan aku. Ada di sini ulama kata muttafaqun alaih. Ada mengatakan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada di sini cerita tentang tatawwu' dengan sembahyang sunat. Dengan erti kata 12 rakaat lebih tepat. Pasal yang Nabi kata mana orang boleh jaga qabliyah ba'diyah masuk syurga tu dengan erti kita 12 rakaat. 10 tak ada. Cuma kita di sini kalau pada buku bulan depan Ustaz tunjuk. Cuma kita di sini jadi keliru sikit. Kita tuan-tuan, mana orang tuan-tuan daripada hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik tuan-tuan, dia khadam Nabi tuan-tuan. Dia khadam Nabi. Apa dia kata? Mana orang boleh jaga semayang duha 12 rakaat, Allah nak bina dekat dia syurga. Menjadi kekeliruan yang besar. Yang 12 rakaat tu bukan maka semayang duha, dia semayang qabliyah dan ba'diyah. Yang inilah kekeliruan di kalangan kita. Bila kita suruh rujuk, tak mau. Bila kita tegur, dia bergaduh. Buku ada, kitab ada. Yang 12 rakaat tu, Ustaz, dia tu bukan duha. Sedangkan ulama kata, Imam Malik kata, duha yang Aisyah sebut, paling banyak sekali Aisyah kata Nabi buat semayang duha 8. Jangan kita gunakan radio duk cakap, malu tau. Tuan-tuan, kalau kita buat 12, tuan-tuan, Allah nak bina kat kita syurga tuan-tuan. Duha ni penting. Pasal tu duha kadang-kadang Nabi buat, Nabi tak buat. Pasal Nabi nampak dah maslahat kita tentang duha. Terutamanya kita di tempat kita di sini duha ni bagus. Aisyah buat tiap-tiap hari, tak berhenti. Aisyah tak pernah tinggal. Tapi bagi diri Nabi,
Sampai Aisyah tegur Nabi Rasulullah, pasal apa hang tinggal Rasulullah? Nabi kata, aku takut umat aku akan jadikan benda ni benda wajib. Tapi Aisyah buat di rumah, Nabi tak tegur. Pasal tu dah jadi fitrah orang perempuan dengan duha tak boleh nak dipisahkan. Kalau depan babak duha boleh jadi perang fi sabilillah. Nak keluar rumah ni, suami duduk lari tak cek nak duha. Kepala otak hang, suami hang tu duduk lari kereta lagi bagus. Suami dia kena tunggu dia pula. Ni fan duha kepala otak apa? Dia dengan duha kita duduk kalang kabut kenduri, duduk buat sambutan raya. Dia panggil kita pergi rumah dia sambut raya, dia fan duha. Malaikat kata, bodoh, hang sambut tetamu lebih baik daripada hang fan duha. Kita tak tahu dah nilai daripada Allah. Sampai macam tu Nabi tegur kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita masuk bab fan duha. Kita akan masuk semua bab, kita masuk. Kita tengok macam mana sahabat Nabi kata, kami nak tengok waktu duha Rasulullah yang menjadi kesukaan bagi Allah. Selain duha bagus, lapang dada tak nafi, itu ulama sebut lapang dada bagi rahmat. Cuba jangan kita tokok tambah agama tak sebut, jangan kita sebut. Masalah disiplin kita dengan agama. Disiplin kita agama. Takat mana ulama sebut, takat tu. Jangan kita lebih over dengan masyarakat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jaga duha, tuan-tuan bukan nak kata Tuhan lapang, dia punya lapang gila-gila tuan-tuan. Rezeki dan timai, ya Allah, duit tak berhutang-berhutang dengan orang tuan-tuan. Sembahyang duha hang jaga, tapi mulut hang tak jaga, buat apa? Duha ni punya jaga, tapi mulut tu Allahu Akbar. Ada faham? Nak jadi macam Ustaz Abdullah tak apa, dia dalam kuliah saja. Di luar kuliah dia baik nampak dekat. Pakutuk kat aku berdosa nampak dekat. Ada faham? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, kita tengok hadis ni ada kekeliruan sikit. Tempat kita kadang-kadang duk pegang, adalah kita lama kan, tak boleh, kita hormatlah, kita saling menghormati. Namun mengaji ini bersikap terbuka lah. Okey, bila Nabi tak pernah buat duha sampai 12, jangan kita buat 12. Pasal hadis daripada Bukhari, Muslim daripada Aisyah kata, wallahi aku tak pernah tengok Nabi buat lebih dari 8. Mulut Aisyah. Dan kita beranikan diri dengan radio ke apa-apa ke, tuan-tuan, Nabi tak pernah tinggal dengan 12. La haula wala quwata illa billah. Sampai ulama hadis kata, mana-mana orang sebut saja 12 rakaat Nabi buat salat duha, hadis tu nama dia istaghraba anhu. Ulama kata pelik sangat. Di kalangan ulama hadis kata pelik kalau orang ahlul ilmu sebut kata Rasulullah. Kalau orang jahil tak apa, ahlul ilmu dalam buku ni Bulughul Maram, apa balik tengok, pelan-pelan buka, start dengan dia akan cari banyak dapat maklumat. Okey, satu kita tutup, maka kita tahu benda tu. Dan Nabi SAW, Nabi kata apa lagi? Nabi kata daripada Aisyah radhiyallahu anha qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala raka'at al-fajr, hadis muttafaqun alaih. Dalam semua sunat ini cakap sikit je, dalam banyak-banyak sunat qabliyah yang Nabi tumpu sangat-sangat. Tu dia makanan aku duk berjalan dah. Kan ingat jamuan raya. Makan pagi dulu. Sarapan pagi. Duk tengok lah apa benda dia buat mai. Ustaz duk tengok mana jamuan raya tu, bila dia nak susun. Ustaz lagi, ya Allah 7.30 nak tunggu 9.30, sakit. Lapar aku. Okey. Nabi SAW, Nabi kata Nabi kata apa? Pasal apa? Tak apa. Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata dalam banyak-banyak sunat yang paling jaga sangat-sangat, kita bila Nabi sebut ada kepala sunat yang paling baik sekali, dia adalah qabliyah bagi subuh. Walaupun kita rajin buat sunat lain ni, kadang-kadang nak biasa diri kita, orang baru kena agama, bagi dia jaga sembahyang fardu dulu. Lepas sembahyang fardu, latih dia untuk buat qabliyah bagi subuh dulu. Pasal dia boleh buat qabliyah bagi subuh, Nabi kata mana-mana orang boleh jaga qabliyah bagi subuh. Tengok Nabi kata apa? Raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha, la haula wala quwata illa billah. Orang yang teringin nak duduk dalam dunia, Nabi kata apa?
khairu minad dunia, seisi dunia ni tak baik lagi, lebih pada tu lagi. Khairu minad dunia wa ma fiha, mana terjemah Melayu 2 rakaat qabliyah bagi subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau orang yang duk jaga qabliyah bagi subuh ni, dia tangi rantai labuh dapat, dia tangi apa nama baju lilat-lilat dapat, dia jenis tudung jenis jantung besi dapat, dia jenis ni tudung apa nama luar apa nama ambil gelobang kata apa dapat, dia tak payah dia berebut tak payah dapat. Dunia boleh jaga qabliyah bagi subuh, dunia mai kat dia. La haula wala quwata illa billah. Orang yang jaga qabliyah bagi subuh ni, dia dengan dunia senang. Tapi kalau kita duduk dalam dunia nampak susah hidup kita tak jaga subuh. Tu je. Pasal tu Nabi kata, yang paling aku jaga sangat-sangat, musafir tak musafir, qabliyah bagi subuh Nabi buat. Yang lain semua Nabi tak buat. Kalau kita musafir nak balik kampung, qabliyah semua jatuh. 4 pun jadi 2. Tapi Nabi subuh, Nabi jaga qabliyah bagi subuh. Dan witir Nabi jaga pasal apa? Kesukaan Allah Ta'ala. Nabi nak Allah suka dia, Nabi nak Allah redha dia, Nabi nak Allah pandang dia, dia jaga witir. Semua dalam hadis-hadis ni kalau boleh cubalah. Sesuai bagi-bagi subuh dengan umur kita macam ni, dengan lain-lain mengaji. Macam kita ambil satu bab qabliyah bagi subuh sudah. Nak ambil bab besar-besar pun takut jauh. Kita ambil bab-bab yang boleh kita beramal, ialah bab qabliyah bagi subuh. Jadi kita minta setiap kali subuh, Tuhan, ya Allah, perpanjangkan aku umur, bukan apa, perpanjangkan umur aku nak mengaji. Habis bab qabliyah bagi subuh ni, apa start nak mati dah. Habis kita mengajak bab qabliyah bagi subuh, hampa pun boleh mati dah. Tapi sebelum habis bab ni, minta kepada Tuhan jangan mati lagi. Ada faham? Pasal tak tahu ilmu ni lagi. Pasal ilmu ni, ilmu nak masuk syurga, ilmu yang nak kena akhirat tu. Sebab tu usahkan lambat-lambat bab ni bagi panjang ke umur hampa. Ada faham? Hampa marah ustaz berdosa. Kalau pun nak cepat, mapi hampa kena sedia mati cepat. Habis saja bab ni, semua hampa nanti start mati dah. Alhamdulillah, pasal bab ni dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala panggil malaikat. Allah kata, ya Allah, dia nak mengaji dulu. Sekurang-kurangnya kita mengajikan ilmu ni paling bekat sekali. Kita mengaji, kita faham, kita beramal, kita sampaikan. 4 benda ni baru dia jadi ilmu yang manfaat. Mengaji tak sampaikan, dia tak, belum lagi ilmu ni akan jadi teman di kubur kita. Nampaknya makanan ustaz dah disediakan, dah lengkap dah, semua dah, dengan ayat teh ada, semua ada. Katanya aku kenyang macam ni, bila aku nak makan? Nampaknya yang ni lah Ustaz Pukman, rakyat semua Ustaz kata kat depan, lepas kuliah subuh kita ada jamuan raya. Apa jangan makan jamuan raya. Di sini buat macam-macam dia buat. Mi sup dia buat, ayam goreng dia buat, nasi lemak dia buat. Punya cerita kat depan ni macam-macam ni. Nampak tak? Depa pun bersedia lah tak makan. Oh, pada sini malaikat. Allah bagaimana boleh mampu lah. Ya Allah Tuhan, Ustaz rasa cukup dekat situ dulu untuk kuliah subuh kita. InsyaAllah bulan depan dapat main buku, kita start tengok balik. Tapi kesimpulan ni kita ringkas. Tolong ingat seorang sahabat Nabi, nama dia apa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Daripada dia lah puncak qabliyah dan ba'diyah. Dan qabliyah dan ba'diyah ni dihurai oleh 2 hadis. Pertama, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, yang kita pegang 10 rakaat. Yang satu lagi Aisyah radhiyallahu anha 12 rakaat. Nampak tak? Dalam semua rakaat 12 tu, maka Nabi SAW kata, boleh jaga 12 rakaat daripada Ummu Habibah, boleh masuk syurga duduk dengan aku. Okey? Pasal Nabi kata doa Rabi'ah minta nak duduk syurga dengan Nabi. Nabi kata orang yang sentiasa jaga qabliyah ba'diyah cantik, esok ni Nabi kata aku boleh senang tolong duduk syurga. Tolong aku, Nabi kata, bantu aku dengan diri hang, bantu diri hang buat benda tu, aku tolong hang. Tapi kalau aku nak tolong hang duduk dengan aku di syurga, tak boleh kalau hang tak jaga yang tu. Clear sangat-sangat, nampak tak? Oleh sebab tu dalam banyak-banyak sunat Nabi suruh kita jaga sunat qabliyah bagi subuh. Cubalah hampa kita tengok diri hampa, ya Allah, bila dah umur macam ni semua, duk ralik dengan sembahyang rasa seronok aja. Dengan masjid yang kecil macam ni, tak besar pun tak apa. Masjid besar sangat-sangat pun buat apa? Duk cerah, duk jauh sakaratul maut. Ni duduk dalam sini semua aku nampak